ganti kan, boleh tengok kertas jawapan awak. Kita semak lagi satu, kalau boleh jangan left awal. Sebabnya cikgu punya masalah kehadiran ni, hari tu cikgu terpaksa buang sebab dia tak dengar. Jadinya kehadiran awak memang betul-betul berdasarkan waktu akhir nanti. Kalau awak keluar awal, cikgu kira tak adil sebab cikgu tak nampak pun bukti. Okay? Hai Mel. Pagi. Sebenarnya hari ni penting kehadiran awak. Bukan kehadiran lah, sebabnya kita nak semak kertas ujian. Bila habis je saya dah semak, saya dah muktamadkan markah awak tu, saya tak nak betulkan banyak kali lagi dah. Sebab tu kita bincang sama-sama. Dan ada beberapa soalan yang jawapannya panitia Bahasa Melayu kata dia nak tambah jawapan. Jadi dekat situ mungkin yang saya tanda ada terlepas beberapa orang. Jadi kat situ awak kena fokus dan memang boleh tambah markah Cikgu memang kalau boleh semua murid cikgu nak lulus kan. Lulus, cemerlang, gemilang kan, semua nak. Lagi 2 minit, 32 orang. Macam mana dengan pertandingan tu? KJR dah siap dah? Tarikh last tu 20 Ogos hari Jumaat last. Tapi katakanlah dah terlepas, tak apa awak masuk yang dalam sekolah punya je. Sebab bila awak masuk je awak dapat sijil penyertaan. Panitia Bahasa Melayu akan keluarkan sijil. Jadi sayanglah kan, buat je. Lepas tu cikgu nak ambil PBD bahagian menghasilkan video. Jadi PBD pun lepas dapat sijil. Yang rezekinya lebih dah si awal dah hantar, dapat mana tahu dapat tempat dalam pertandingan. Tu lagilah rezeki kan. Jadi semua wajib masuk sebenarnya. Kalau tak buat tu nanti markah PBD bahagian video tu dapat 5 je. Paling banyak. Kalau buat tu dapatlah 6. Sebab menghasilkan video. Video tu kreatif cikgu tengok ada beberapa orang yang dah hantar tu. Cikgu pun tak tahu. Rupanya buat sendiri, kena lukis dulu. Baru cikgu tahu kan. Ada yang ambil Zapito kan. Comel-comel je. Lama kantoi dah Zapito kan. Sebab anak saya main Zapito. Saya tahulah. Comel-comel kan. Okey dah 10.05 minit. Murid yang hadir 37 orang. Comel Zapito tu kan. Dia kan boleh pilih kan muka dia macam mana nak. Tapi macam sama sebenarnya muka dia kan. Kalau hari raya anak saya nak beli baju raya dia. Ada baju raya tu, ada tudung, mahal pula tu kan. Sabar je. Okey dah 10.05 minit. Kita mula. Okey, saya present dulu. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, saya tengok ada orang tak nak masuk. Ada, sekejap kalau cikgu tak perasan awak beritahu saya. Tapi awak tak nampak pun sebenarnya kan. Okey. Saya tengok nampak kan? Nampak tak? Okey, perbincangan kertas Bahasa Melayu, ujian sumatif 1, tertinggal tingkatan 5 Okey, kertas 1 tu sebenarnya cikgu tengok ramai juga yang boleh jawab dan ramai juga
Yang huraikan tu, dia tak huraikan pun. Dia hanya masukkan isi dalam perenggan. Okay, kita cerita kelemahan dulu lah ya. Okay, ada perenggan karangan yang hanya tulis isi je. Kan karangan yang isinya, sekejap ya, saya tengok ada tak ni. Isinya, tak ya. Kan ada 3 bahan. Okay, tips gaya hidup, dia masuk satu perenggan tu, masukkan semua ke 6-6. Lepas tu perenggan kedua, dia masukkan semua kepentingan amalan gaya hidup. Dan yang ketiga tu perenggannya, dia masuk kesan tidak mengamalkan gaya hidup. Bila dia masukkan semua, maksudnya awak memang bagi semua isi. Isi awak memang dah selamat dah makan isi awak. Tapi, maka bahasa menghuraikan ayat jadi tak gramatis. Ya, macam-macam kelemahan dekat situ. Ya, jadi kan cikgu beritahu untuk kertas 1, semua bahan perlu disentuh. Ya, bahan 1 kena sentuh, bahan 2 kena sentuh, bahan 3 kena sentuh. Tapi tak semestinya kena ambil semua bahan tu, isi tu. Ya, jadi katakanlah ada 3 perenggan, awak nak ambil tips gaya hidup, awak cakap makan secara sihat, ya, dengan mengurangkan pengambilan gula. Lepas tu awak cakap apa kepentingannya kalau awak makan makanan sihat? Kan? Sekejap dia nak masuk tu, saya dengar. Sekejap Okay. Jadi bila cakap, bila tulis tu, dia tak perlu ambil semua. Dia ambil mungkin 3 sebab 3 perenggan. Lepas tu huraikan, gunakan tiga daripada kepentingan, 3 daripada kesan. Jadi karangan awak marvelous, cantik. Okey, tapi cikgu kat sini sebenarnya untuk itu cikgu kena beritahu lah markah ni, kita tengok markah dia. Kalau yang macam tu selalu cikgu bagi berapa. Okey, dan ada murid yang memang dapat huraikan cantik dan patah perkataannya 198, ya, ada 201, tapi kira okeylah lebih satu tu. Tapi ada orang yang huraikannya dengan baik tetapi patah perkataannya 280, 250. Tapi itu satu perkara yang bahaya sebenarnya, amat bahaya sebabnya kita tak tahu syarat penandaan lagi. Tapi cikgu keluarkanlah sebab cikgu nak tanda, cikgu nak impression ya. Jadi cikgu tanda, cikgu keluarkan cikgu punya fokus lah. Cikgu nak tulis kat mana, bahagian mana awak punya karangan. Okey, katakan awak cemerlang ya. 28 hingga 30 tu cemerlang tinggi. Ya, 26 hingga 27 tu cemerlang rendah. Tapi untuk dapat tu kena menepati tugas. Ya, jadi maksudnya disentuh semua bahan. Okey. Relevan dengan tugasan dan dihuraikan dengan jelas dan matang. Ya, relevan. Maksudnya kenalah dengan tugasan. Lepas tu gramatis dan dari segi kosakata dan ayat menggunakan ungkapan menarik. Ya, tapi ada yang cantik dah semua bahan isi. Tapi tak ada ungkapan menarik. Jadi cikgu tolakkan dia ke bawah ya. Selamat datang Akil. Okay, saya nak tanya sekali, awak nampak ke ni? Ke saya cakap seorang? Nampak. Oh, okey, alhamdulillah. Ni sebabnya hari tu saya punya mic ni dia ada masalah, dia tak dengar. Jadi saya kena delete banyak dalam laptop saya ni. Dia kata penuh lah apalah kan. Okey, untuk kertas 1 ya. Lepas tu katakanlah kepujian. Ya, kepujian tu 23, 25. Ada ramai juga dapat 23, 25. Maksudnya tu tinggi. 22 tu kepujian rendah. Masa cikgu tanda tu mungkin cikgu silap tulis cemerlang kepujian tu je lah. Ya, awak tengok betul-betul lah. Tapi yang penting markahnya. Okey, kalau kepujian tu dia menepati tugasan, maksudnya dia masih lagi ada lagi kena sentuh. Ya, bahan 1, bahan 2, bahan 3. Kalau dia tak sentuh, tak akan dapat kepujian. Ya, dia tak akan dapat kepujian sebab dia menepati tugasan. Okey, idea relevan ya. Tugasan dia semua jelas, gramatis. Tapi yang membezakan dia dengan cemerlang dengan kepujian, ungkapan menarik tu. Ya, tapi kalau katakan awak tak ada ungkapan menarik, awak masih boleh dapat markah 23, 25, 20, 20, 22 ni ya. Tapi kalau boleh buatlah kan juga. Okey. Okey, awak tengok yang memuaskan tu. 17, 19, 15, 16 masih menepati tugasan. Bila masih tu maksudnya ada isi yang awak tak ambil lah. Ya, jadi cikgu bagi mungkin karangan awak huraiannya dengan baik ya, tapi cikgu tak boleh bagi awak kepujian, tak boleh bagi awak cemerlang ya, sebab awak punya bahan tu tak sentuh. Tak sentuh bahan 1 ya, mungkin sentuh bahan 2 dengan 3 je.
Ya, masih menepati tugasan, masih relevan dengan tugasan. Sekejap ni masak. Okey, uraian masih jelas, masih gramatis ya dari segi kata dan kosakata umum. Okey, kurang memuaskan. Ada juga murid yang dapat kurang memuaskan ya, kurang menepati tugasan. Ada juga rupanya ya yang dia, saya pun tak pasti nak cakap dia ambil karangan tu daripada tempat lain. Memang tak kena dengan temanya. Jadi memang makannya 14 dah. Tapi kadang-kadang dia menepati tugasan tapi isinya ayatnya salah. Tapi saya rasa tak beberapa orang, seorang ke macam tu je kurang memuaskan. Pencapaian minimum ni dia tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis. Idea dia tidak menepati tugasan, banyak kesalahan bahasa. Yang ni saya rasa tak ada lah kan. Kurang memuaskan tu ada. Okey, awak tengok ni penerangan tambahan. Okey, patah perkataannya 180 hingga 200 patah perkataan. Dia boleh dapat, sekejap Okay, dia boleh dapat cemerlang. Ya, lebih 200 patah perkataan dia tak boleh cemerlang. Ya, sebab kita tak tahu pun dia punya peraturan macam mana lagi. Jadi, cikgu setkan kat situ, kalaulah dia lebih 200, tapi 201 tu cikgu consider lah kan. Tapi kalau 280, walaupun karangannya baik, huraiannya bagus, tapi cikgu tak akan bagi dia cemerlang. Dia duduk dekat kepujian je, bawah tu je ya. Mana ya tadi macam bunyi ada orang nak masuk. Okey. Okey, dan kalau kurang 150, ada juga yang kurang 150 ya. Dia tak boleh cemerlang. Nak ke pujian pun cikgu rasa, tapi kadang-kadang dia 149 ya, tapi cikgu bagilah dia ke pujian kalau dia apa, huraian dia bagus. Okey, lagi apa lagi? Okey, kalau kurang 150 tapi bahasa baik, boleh ke pujian ya. Tapi kalau karangan tu pendek, dia tidak menepati tugasan, adalah pendek, tak menepati tugasan. Makanya 6 hingga 9 je lah. Ada juga orang salin soalan, tapi tak ada. Kelas ni tak ada yang salin soalan bagus. 1 markah. Karangan tidak difahami langsung, diberi 1 hingga 5 markah. Cikgu ni namanya markah kesian. Markah kesian ni memang tak faham lah apa benda, dah ada pusing-pusing-pusing, tapi banyaklah juga patah perkataannya, adalah perenggannya kan. Tapi cikgu bagilah markah 5 markah. Markah penat markah tulis. Markah maksimum untuk karangan yang bahasanya gramatis. Maksimum tu kat cemerlang lah kan. Catatan ungkapan menarik termasuklah peribahasa, simpulan bahasa, bidalan, pepatah, perumpamaan, cogan kata, frasa menarik, petikan ucapan, kata-kata hikmah, hadis, maksud ayat. Katakan awak nak ambil frasa menarik atau petikan ucapan, awak kena buat tanda buka dengan tanda tutup ya. Kalau awak tak buat tu, nanti patah perkataan dia jadi banyak. Ini sekadar cikgu nak tunjuk lah ya, cikgu tanda berdasarkan kriteria ni. Cikgu impression di impression, tapi cikgu kena tetapkan lah ya, macam mana cemerlang, macam mana kepujian, macam mana memuaskan. Okey, kita tak nak lama, kita nak tengok kertas 2. Sebab awak yang ini memang awak tak boleh tambah markah lah. Awak nak nangis pun saya cakap tak boleh sebab impression kan. Okey, kertas 2. Okey, kita tengok kertas 2. Okey, fokus ya. Sebabnya saya dah tanda dalam, kalau 5 anggrek tu saya tanda tak ada masalah sebab saya dah rujuk panitia. Sebelum tu panitia baru bagi tahu bila saya dah tanda sampai nama Previna. Lepas tu dia cakap kita kena kita boleh ubah sikit lah untuk jawapan ni. Sebelum ni skema jawapannya hanyalah saya untuk kata nama tunggal. Okey, kita tengok dulu soalan kata nama tunggal. Jadi bila dia tambah tu, saya nak tengok awak alert. Kalau jawapan awak tu ada perkataan tu, awak bagi tahu saya, mungkin saya tak tanda. Okey, kita tengok okey, bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa, morfologi. Dia arahan soalan awak kena faham. Dia kata senaraikan 2 kata nama tunggal. 2 kata nama tunggal. Kata nama tunggal. Okey, apa beza kata nama tunggal dengan kata nama majmuk? Ada beza. Okay, bila dia tunggal, maksudnya dia memang satu ya. Dia tak boleh ada, dia tak boleh macam apa, kata ganda ke. Dia tak boleh dijamakkan, dimajmukkan. Dia tak boleh. Okay, jadi perkataan yang tersenarai ialah, okey, kalau ikut dalam skema mula-mula ya,
jadi saya memang dah tanda dah, saya terima dah murid saya ambil saya. Yang kedua mesyuarat, yang ketiga masa dan sekolah. Ya, lepas tu bila dia orang buat semakan lagi sekali, dia kata, oh tugas pun kata nama ya, jadi kita terima. Yang ini, awak alert ya, katakan jawapan awak, cikgu tak tanda tugas ni, cikgu kata salah. Ya, nanti awak kena bagi tahu cikgu. Ya, tapi kena lepas ni je, lepas habis kelas je saya layan. Sampai pukul 12 ke macam tu je. Lepas tu saya dah tak layan, saya nak key in markah. Nak betulkan markah awak, lepas tu dah tak ada. Okey, jadi tugas, tenaga, rumah. Ya, katakan jawapan awak tu betul untuk rumah, tenaga dan tugas. Okey, tapi saya tak tanda, awak maklumkan pada saya. Okey, faham tak? Ya, faham Okey, yang kata kerja tunggal. Cikgu, maksudnya cikgu cakap ni rumah, tenaga dengan tugas betul ke salah? Betul. Okay. Katakan saya tak tanda lah, saya tertinggal kan. Jadi cikgu jawapan saya ni betul, cikgu tanda salah. Jadi awak maklumkan pada saya. Jadi saya akan betulkan balik semula lah. Sebab sebenarnya bila tanda dekat GC ni, dia ada masalah. Bila awak dah hantar, saya dah tanda. Bila saya tanda tu, saya tak boleh edit balik yang saya dah tanda. Jadi nanti saya akan tanda yang betul ni. Nanti saya dekat bawah tu ada bahagian tulis tu. Kat situ saya akan tulis saya dah tanda bahagian ni, lepas tu saya akan tambah markah, dan markah yang graded yang saya bagi tu pun akan berubah per 100 lepas ni lepas ni tu per 70 je. Lepas tu habis je kelas ni, saya tanda semula sekali lagi. Dalam masa pukul 2, pukul 3 awak akan dah tengok graded awak tu berubah per 100 ya. Saya akan ubah per 100 bukan per 70. Okey, yang ini okey, kata kerja tunggal ada 3 je, memang ada 3 je. Tempah, tidur, pulang. Okey, tempah, tidur, pulang. Tak, kalau perkataan lain memang tak ada ya. Ni je kata tunggal, kata kerja tunggal. Okey, saya nak maklumkan pada awak, okey, ada beberapa perkataan yang cikgu ramai cikgu tengok beberapa murid yang jawab, tapi cikgu tak terima. Cikgu nak beri alasan kenapa cikgu tak terima. Okey, ada perkataan setia, usaha. Okey, siapa tahu kenapa setia usaha tak boleh cikgu terima sebagai kata nama tunggal? Siapa tahu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kenapa agaknya cikgu tak nak terima setia usaha? Ada tak? Okey, setia usaha ialah kata majmuk kata nama majmuk. Dia daripada perkataan setia dan daripada perkataan usaha, dia cantumkan, dia jadi kata nama setia usaha. Dia orang kan. Tapi dia bukan kata nama tunggal sebab bila dia digabungkan. Yang ini setia usaha ialah kata majmuk yang telah diselaraskan, memang dia jadi satu perkataan ya. Okey, lagi satu, kenapa cikgu tak terima ahli-ahli? Ahli-ahli dia ada kata ganda kat situ. Kan? Bila kata ganda dia bukan kata nama tunggal. Okey, dan kenapa cikgu tak ambil ahli je? Lah, ahli pun cikgu tak nak ambil sebab masa dekat dalam petikan dia tu, dia tulis semua ahli pengakap. Ya, dia bukan terasing. Jadi dia membawa masuk semua ahli pengakap. Jadi cikgu tak boleh terima juga ya. Dan lagi satu terakhir pengakap. Kenapa cikgu tak nak terima pengakap? Pengakap kata nama cikgu. Okey, kalau awak tengok pengakap dia punya kata dasarnya ialah daripada perkataan kakap. Dan dia menerima imbuhan peng. Ya, bila dia peng, maksudnya dia kata terbitan lah. Ya, bila dia kata terbitan, dia bukan kata nama tunggal. Awak kena ingat, kata nama tunggal dia tak terima apa-apa imbuhan, dia tak terima apa-apa pun kata ganda, dia tak terima apa lagi. Dia macam-macam tak terima lah. Dia kesimpulannya, cikgu laporan kata terbitan juga. Laporan. Dia daripada lapor. Kan? Laporannya kata nama tunggal juga. Sebabnya dia daripada lapor dan dia menerima imbuhan an. Dan bila dia jadi ayat tu, dia jadi laporan. Dia kata terbitan. Ya dah pandai dah nampak kan. Jadi senang je kalau soalan kata nama tunggal ya. Maksudnya dia memang tak boleh dicampurkan dengan apa-apa pun.
Okey, bila awak tengok ya, ini pengetahuan awak lah. Apa maksud kakap? Mula-mula pun cikgu macam, kakap? Daripada kata dasar kakap ya. Jadi tengok kamus. Kakap maksudnya ikan, maksudnya perahu. Bila dia jadi persatuan, dinamakan pengakap ya. Mungkin proses pengakap tu kenapa diterima daripada perkataan kakap? Pengakap bila tahu kenapa ya. Okey, cikgu boleh gerak ya. Okey, kalau ada masalah nanti WhatsApp tepi ya. Okey, kita tengok bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa sintaksis. Okey, soalan ni pun ada tambahan markah ya. Okey, tadi awak ingat ya, tambahan markah 1 morfologi kata nama tunggal, ada 3 yang kita tambah rumah, tenaga, tugas. Kalau ada, awak bagi tahu saya. Okey, dan untuk bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa sintaksis juga ada tambahan ya, sebab masa pembetulan soalan tu, errata tu, okey, ada murid yang mungkin tak baca apa tu WhatsApp kan. Jadi cikgu rasa cikgu bagilah juga markah ya kalau awak tulis jawapan ni. Okey, kita tengok soalan tapi macam ramai juga tak boleh jawab soalan ni, tapi ramai juga ada juga yang betul semua cikgu. Maksudnya betul lah. Jawapan tu betul lah sebab ni ada yang betul semua. Okey, kita tengok soalan pertama. Yang ini cikgu dah tuliskan ayat condongnya ya. Kat tepi tu cikgu dah masukkan frasa yang berhuruf condong. Bila soalan macam ni, awak tengok frasa yang berhuruf condong, maksudnya itu jawapan. Jawapan kepada soalan yang awak akan berikan. Okey, awak tengok tu, dia condongkan Malayan Union diperkenalkan pada tahun 1946. Ya, ramai murid jawab, bilakah Malayan Union diperkenalkan? Sebab jawapan dia condong macam tu kan. Tapi awak tertinggal perkataan apabila. Ya, awak kena tengok tepi-tepi dia tu. Ya, apabila ni? Mana? Apabila ni. Kenapa apabila? Bila dia kata apabila, maksudnya soalan tu bila. Bila kena kaitkan dengan apa yang dekat depan dia. Pemerintahan beraja menerima cabaran. Ya, maksudnya dia kata, bila pemerintahan beraja menerima cabaran? Bila mula pemerintahan beraja menerima cabaran? Jadi jawapannya, bilakah pemerintahan beraja menerima cabaran? Dia bukan bilakah Malayan Union diperkenalkan. Awak tengok perkataan apabila dekat situ ya. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Ya, pemerintahan diambil Raja England. Tapi sebelum perkataan tu, dia ada perkataan apa? Kerana kat situ sebelum tu. Ya, sebab tu cikgu tengok, awak tengok. Bila kerana soalan, bila soalan jawapannya kerana, mesti soalannya mengapakah? Ya, mengapa? Sebab kerana. Bila kita jawab kerana kan, mengapakah Raja Melayu kehilangan kuasa? Raja Melayu kehilangan kuasa kerana pemerintahan diambil oleh Raja England. Ada perkataan yang boleh awak nampak daripada soalan tu ya, sebelum penyataan soalan tu, jawapan dia tu kan. Jadi awak boleh tengok apa yang dia nak sebenarnya. Okey, bila soalan nombor 3 pula awak tengok. Yang ini dia tak ada tambahan. Yang ni cikgu tanda betul ni, tak ada. Nombor 3, British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, menyebabkan. Ya, ada perkataan menyebabkan. Bila menyebabkan, sebab apa kan? Macam menyebabkan apa? Jadinya apakah kesan Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union dengan sokongan orang Melayu? Apa kesan dia? Kesan dia menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apa kesan Raja Melayu menentang? Ya, Malayan Union dengan sokongan orang Melayu. Ya, dia menyebabkan apa? British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu. Cikgu rasa cikgu tanda ni dia memang ikut betul-betul skema dan cikgu terima kan. Nombor 4, kedaulatan Raja Melayu dikembalikan melalui. Ada perkataan melalui kat sini. Bila melalui maksudnya dia cara. Bila cara, soalannya bagaimana? Dia ada kaitan dengan perkataan yang kat sini ya. Bagaimanakah kedaulatan Raja Melayu dikembalikan? Bagaimanakah? Ya, cuma ada 2-3 orang lah je ya, murid macam seorang je kot. Ya, yang jawab tak tersusun. Jadi mungkin cikgu tanda salah ya. Jadi awak kena tunjuklah cikgu jawapan saya betul.
Tapi sebab saya tak tersusun, jadi cikgu tanda salah. Tapi kalau betul-betul SPM, silalah susun betul-betul ya. Sebab kita tak tahu pun lembaga peperiksaan ni dia macam mana. Tak kenal pun dia. Tiba-tiba dia buat peraturan, okey, murid tak ikut peraturan. Tapi kalau Puan Nora ni cikgu terimalah lagi ya kalau awak tak ikut aturan yang ini. Yang baik yang ini je. Tapi untuk soalan lain tak boleh, dia macam susah sikit kan. Okey, kita tengok soalan yang ni. Nombor 5. Okey, nombor 5 ni yang mungkin cikgu tak terima jawapan awak ya. Jadi, untuk yang ini ya, kenapa cikgu tak terima? Sebab mula-mula masa exam tu, cikgu dah buat errata bila cikgu betulkan. Untuk nombor 5 ni, ada 2 yang dicondongkan dan ada lepas tu cikgu bagi tahu okey yang tu tak condong ya. Jadi mungkin ada yang keliru. Jadi cikgu jawablah dua-dua ya. Okey, untuk nombor 5, Undang-Undang Tubuh digubal Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing dan digunakan sehingga hari ini untuk mengangkat Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Okey, awak tengok kat situ ada 2 sebenarnya. Jadi nombor 5 ni mungkin sebelum Rita tu nama ya, awak tengok senarai nama awak tu. Kalau sebelum Rita tu saya risau saya tak tanda tu. Jadi kalau saya tak terima kan, jadi awak bagi tahu saya kalau jawapan awak tu betul. Kalau katakan awak cakap mengapakah Undang-Undang Tubuh digubal Raja Melayu di negeri masing-masing dan digunakan sehingga hari ini? Mengapa? Sebab ada perkataan untuk untuk kenapa dia nak ubah? Yang ni yang untuk atas ya. Apakah kepentingan Undang-Undang Tubuh digubal Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing dan digunakan sehingga hari ini? Ya, jadi dua-dua cikgu terima. Kenapa atau dekat sini kan? Atau patut kat sini. Okey, yang ini awak take note ya. Warna merah ni mungkin cikgu tanda, cikgu tak tanda ya. Cikgu rasa ni salah ni sebab cikgu baru dapat skema jawapan. Ada tiga soalan yang macam tu. Tadi satu kata tunggal, satu ayat tanya nombor 5 ni ya. Nombor 6, melalui perundingan dan persetujuan Raja-Raja Melayu, ada perkataan melalui kat situ. Ya, jadi melalui tu dia memberi maksud ya untuk soalan awak. Ya, bagaimanakah kemerdekaan Tanah Melayu tahun 1957 diperoleh ya, kemerdekaan Tanah Melayu 1957 diperoleh melalui perundingan dan persetujuan Raja-Raja Melayu. Ya, bila awak soal awak jawab, itu jawapannya ya, yang condong tu. Okey, ada soalan tak? Tak ada, cikgu nak gerak. Cikgu, yang nombor 3 tadi, ada itu je kan? Macam satu jawapan pilihan. tadi. Satu tu je. Okey. Okey. Ya, nombor 5 ni je. Kalau katakan cikgu tak terima salah satu ni, tapi awak ada yang salah satu ni, cikgu betulkan. Ya, nak akan tambah markah. Okey, macam mana nak tengok ya? Kat sini ada tips melihat fungsi kata kunci melalui kata kunci. Ya. Macam mana kita nak lihat fungsi kata tanya tu melalui kata kunci. Ada apabila, ada kerana, ada menyebabkan, ada melalui, ada untuk. Jadi kita tahu jawapan dia macam tu. Jadi kita akan boleh bina kata tanya. Okey, kalau tak ada cikgu gerak Ada lagi tak? Tak ada Okey. Kita tengok bahagian penyuntingan. Penyuntingan ni pun tapi tak semua yang dapat semua markah Macam susah kot. Okey, kita tengok soalan nombor 1 tu. Lebih banyak asnaf. Jawapannya lebih banyak asnaf je. Awak tak boleh buang lebih banyak. Ada murid dia buang banyak. Lebih banyak. Dia tinggalkan asnaf je. Sebab kalau katakan dia buang lebih banyak tu, maksud ayat tu dah jadi lain. Dia tak boleh ubah maksud. Ya, sebab kalau awak buang lebih banyak, tak semestinya asnaf tu lebih banyak. Ya, tapi bila dia lebih banyak asnaf, tapi dia dah tunjuk dah asnaf tu banyak. Tapi lebih banyak tu tak boleh buang. Ada murid yang buang, dia tulis asnaf je jawapannya. Dia tulis yang salah lebih banyak asnaf. Yang betulnya lebih banyak asnaf. Ada murid yang saya minta maaf ada murid yang tulis jawapan je terus. Saya tak terima. Saya memang tak boleh terima. Sebab saya banyak kali bagi tahu tapi ada seorang ke dua orang macam tu. Seorang yang saya rasa. Tapi saya minta maaf saya tak terima jawapan tu. Sebab kalau SPM pun
Dia tak akan terima markah awak untuk kalau awak tulis je yang betul. Sebab awak tengok arahan soalan. Arahan soalan dia kata terdapat 7 kesalahan bahasa dalam petikan I1. Senaraikan. Ya, ada perkataan senaraikan dan betulkan. Ya, awak senaraikan je tapi awak tak betulkan pun cikgu tak terima. Walaupun kesalahan awak tu betul. Pun cikgu tak terima. Tapi kalau awak tulis yang betul je pun cikgu pun tak terima. Sebab arahannya senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Kena senarai, kena betulkan ya. Tolong ya untuk KSSM ni dia memang berdasarkan arahan je. Kalau awak tak ikut arahan memang dia tak nak Okey, yang kedua perlaksanaan. Okey, kenapa perlaksanaan tu tak boleh? Okey, yang ini cikgu bagi tips ya. Macam mana awak nak tahu lain kali lah per tu tak boleh guna. Okey, sebenarnya perlaksanaan ialah kata nama terbitan. Ya, dia kata nama terbitan, bukan kata kerja. Tapi sebenarnya dia dari kata kerja, melaksanakan. Ya, dia melaksanakan. Tapi bila dia nak ubah dia jadikan kata terbitan, dia guna per kan? Kalau kata nama biasanya imbuhan dia per kan. Okey, dengan ke. Okey, bila awak tahu pelaksanaan, dari macam mana nak tahu formula? Formula asasnya kalau me dia akan jadi per. Okay, tadi kan dia melaksanakan, jadi dia pelaksanaan. Kan kalau dia akan jadi pem. Contohnya apa ya? Tapi contoh macam tu lah kalau MEM dia akan jadi PEM. Kalau MEN dia akan jadi PEN. Okay, kalau meng dia akan jadi peng PENG. Dan dia MENGE dia akan jadi penge PENGE. Ya, itu je tips dia. Ya, awak tengok kata kerja dia tu, kalau kata kerjanya ada ke merlaksanakan? Tak ada kan? Tak ada imbuhan mer ya. Ingat tak ada imbuhan mer. Jadi awak tak boleh gunakan macam mentua kan. Sebenarnya orang selalu cakap ibu mertua. Salah ya, tak ada imbuhan mer. Imbuhan mentua. Ya memang selalu kita sebut mertua. Jadi bila sebenarnya salah. Saya kalau balik kampung pun saya akan cakap mentua bukan mertua. Ya, tapi dia orang dah faham cikgu BM kan. Salah aja perkataan dia betulkan kan. Tapi sebabnya salah kan. Okey. Okey, lepas tu awak tengok adalah pelengkap. Ya, dia sebenarnya ialah pelengkap tu ialah kata nama juga kan, kata nama terbitan juga. Ya, tips juga ya untuk adalah dengan ialah. Ya, untuk adalah dua-dua tu kata pemeri. Tapi ialah ya depannya tu masih hadapannya frasa nama. Dan dia boleh digunakan di hadapan frasa kerja yang berfungsi sebagai frasa nama. Ya, dia boleh juga guna depan kata kerja tapi kata kerja tu berfungsi sebagai frasa nama. Maksudnya ayatnya yang panjang tu kan. Tapi adalah, kita bila guna adalah, dia hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Dan dia menunjukkan penerangan. Dia tak boleh diikuti oleh kata kerja. Ya, adalah tak boleh diikuti dengan kata kerja. Ingat ya, dia kena ada frasa adjektif boleh, frasa sendi nama boleh. Contohnya adalah disebabkan, adalah dia ada di kat situ. Dia boleh ya. Ingat ya, ialah untuk frasa nama, tapi boleh juga guna untuk kata kerja yang membawa maksud frasa nama, tapi adalah dia tak boleh guna lepas tu kata kerja. Ya, dan dia pun tak boleh guna jadi frasa nama ya. Dia boleh guna depan tu frasa sendi nama. Okey? Okay, kita tengok akibat dari. Akibat dari. Apa saya punya betulkan kan? Akibat je ke dari? Ni silap ni kan. Ni bukan. Dari tu tak nak guna ya sebab dah kesan kan. Lagi satu dari tu tempat kan. Macam tak kena je akibat dari. Sebab dari tu pandemik kat situ kan. Tapi cikgu pun tak terima daripada. Cikgu terima akibat pandemik je. Tak perlu daripada. Ya, tak perlu nak tunjukkan apa-apa kat situ. Dia terus je. Akibat pandemik. Okey, yang kelima. Cikgu. Jadi akibat daripada pandemik tu tak boleh lah kan? Tak boleh. Okay. Dia terus je akibat pandemik. Okey.
soalan kelima, demi, untuk, bagi ni sebenarnya dia macam sama maksud. Tapi dia kegunaannya sebenarnya dia berbeza ya. Okey, kalau demi tu dia membawa maksud tujuan. Contohnya demi kemajuan. Okey, ataupun sebagai penegas. Ya, demi Tuhan ya, maksudnya dia tegaskan bahawa dia mengaku demi Tuhan dia tak buat kesalahan tu, mungkinlah kan. Demi ya, maksudnya dia boleh satu untuk tujuan. Dia buat tu demi kemajuan ya, macam kenapa ibu bapa awak buat, katakan ibu bapa awak paksa awak belajar demi kemajuan awak, demi masa depan awak ya, maksudnya dia tujuan dia. Okey, tapi kalau bagi ya, biasanya digunakan di depan kata kerja, bagi apa. Dan boleh juga tukar dengan untuk ya, bagi dengan untuk dia sama masuk, dia macam boleh tukar je. Jadi kat sini awak kena ambil buat untuk ataupun bagi ya, sebab lepas tu kata kerja kan, bagi meneruskan apa kan. Ya, contohnya apa ayat ni? Bagi meneruskan kelangsungan hidup ya kan, demi kelangsungan hidup. Dia terus je, tak boleh kata kerja kat depan ni kan. Okey, kelangsungan ni ni senang sekali, siapa tak nampak memang geram tengok. Kelangsungan, mana ada double G kat sini? Kan ada GG kat sini. Kelangsung, takkanlah memang dia memang nak bagi bonus je kat awak ni ya. Sebenarnya kelangsungan ya, senang je. Dan yang ketujuh, memastikan. Ada juga murid yang tak nampak ni kesalahan ya. Mana ada perkataan mempastikan. Ya, ada sebab ya kenapa tak boleh guna memastikan. Ya, sebenarnya ya, untuk kata yang dieja menggunakan huruf depan P, kena ingat ya, P kebanyakannya apabila menerima imbuhan men, P itu akan dilenyapkan, P itu akan dibuang ya. Tapi kebanyakannya memang macam tu, tapi yang membezakan dia akan guna P ialah apabila dia kena kekal P tu sebab dia bukan kata bahasa Melayu ya. Dia mungkin kata pinjaman daripada bahasa Inggeris ke, daripada bahasa Indonesia ke ya. Contohnya kan praktik, proses tu daripada bahasa Inggeris. Jadi dia mempraktikkan, dia masih mempraktikkan. Awak tak boleh cakap memeraktikkan, tak boleh. Sebabnya dia memang kena ambil bahasa Inggeris ke, bahasa asing ya, bahasa Arab ke, bahasa Indonesia ke, asalkan dia bukan bahasa Melayu yang tulen ya, dia akan buang huruf P dia. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey, untuk arahan kedua, markah dia banyak, 14 markah kan. Tapi ada ramai kebanyakannya 6, 7 je markah ya, sayang. Okey, arahan kedua juga ya, dia kata terdapat 7 kesalahan, lepas tu senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu ya, senaraikan, betulkan. Ya, siapa rajin buatlah kotak macam cikgu, siapa tak rajin buat je lah tanda anak panah. Okey, suntikan. Ya, dia 1K je sebab dia mendapat imbuhan an ya, bukan kan. Okey, yang. Ya, yang ni kata apa? Kata hubung pancangan relatif kan, dan bahawa ialah kata hubung pancangan komplement ya. Yang ini ni sebab awak kalau baca pun awak tengok yang tak sesuai kan. Okey, yang ini kan ramai tulis ya, yang ini kenapa salah memperakukan. Tahu salah memperakukan ni tak kena. Memperakukan maksudnya menyetujui sesuatu keputusan dan memberi sokongan tentang sesuatu perkara ataupun menyarankan sesuatu sebagai baik ataupun sesuai. Okey, memperakukan maksud tu. Tapi untuk ayat kat situ ya, kita tak boleh terima memperakui juga. Ramai tulis memperakui. Kenapa? Sebab maksud memperakui ialah mengiktiraf atau menerima sesuatu sebagai sah atau benar. Tapi untuk yang betulnya ialah mengakui. Dekat ayat tu mengakui, contohnya mana ayat tu? Okey, kita harus memperakukan. Kita kena sahkan bahawa macam mana kita nak sahkan kan? Kita siapa je kat situ kan? Tapi kita mengakui, maksudnya kita
percaya benda tu benar, ya. Kita sahkan je macam tu, ya. Bukannya awak memperakui tu dia lebih bahasa peguam macam tu kan. Tapi ayat dekat sini dia cerita tentang kita siapa kan? Kita siapa nak memperakukan, memperakui kan? Yang betul ialah mengakui. Ada juga murid yang betul, ya, mengakui. Maksudnya betul lah tu kan. Okey, yang keempat ni Pak. Maksudnya memperakui ni sebenarnya boleh guna tapi untuk orang yang ada pangkat jawatan ke, dia memperakui macam dia ada sebab lah, dia ada alasan dia nak aku. Tapi kalau kita orang biasanya kita mengaku. Tapi sebenarnya dia daripada perkataan aku tu kan, akui memang sama. Tapi dia tak boleh ambil memperakui. Sebab dia memperakui dan memperakukan tu lebih kurang sama je maksud dia. Dia macam iktiraf. Memperakui maksudnya mengiktiraf atau menerima sesuatu sebagai sah atau benar. Dia iktiraf lagi, dia terima. Maksudnya, tapi kalau kita katakan kita doktor-doktor kan, contohnya kan dia memperakui, doktor-doktor memperakui bahawa maksudnya doktor tu dia punya apa tu, maksudnya dia tahulah tentang ilmu bahagian dia kan. Jadi dia boleh memperakui. Tapi kita kat sini dia hanya mengakui je lah. Okey, boleh tak? Okey, yang keempat ni, kita dah selalu buat latihan ni, senang je. Siapa boleh bagi tahu alasan kenapa tak boleh mempercepatkan? Jawapannya mempercepat ataupun mencepatkan. Cepat kata adjektif. Kata adjektif tak boleh terima. Tak boleh terima apa? 3 imbuhan. Kan, mempersatukan satu. Dia mempercepat. Kan, sebab tu kadang-kadang kalau cikgu, tapi bahasa memperkan tu dia nampak macam sedap didengar kan. Contohnya semoga Allah mempermudahkan kan, tapi sebenarnya semoga Allah mempermudah. Tak boleh mempermudahkan, ya. Maksudnya mudah tu kata adjektif, ya. Tapi itulah kadang-kadang saya ni cikgu BM kan. Dia macam nak bertukar je, salah kan. Tapi itulah kenyataan kan. Memperkan, ya. Maksudnya kata adjektif tak boleh terima 3 imbuhan. Okey, memendekkan. Kan tak tahu je memendekkan. Kan bunyi dia macam lembut je tapi salah, dia memendekkan. Ada K, 2 K kat sini. Dia memendekkan. Tapi yang ni ramai yang betul, ya. Okey, yang ini dari ialah tempat ke kan, masa ke, tapi kat sini dari populasi lah kata nama yang bermaksud sekumpulan orang ke, sekumpulan haiwan ke, itu kata nama, jadi dia kena guna daripada. Okey, dan pada rantau, pada tu untuk masa, jadi untuk tempat rantau tersendi tu kan. Okey. Boleh ada nak tanya? Yang ini saya rasa saya tanda ikut betul-betul sebab tak ada pembetulan untuk untuk jawapan ni. Cuma yang ada tadi kita ingat siapa tu nak tanya? Cikgu nak tanya, perkataan mengenal pasti tu satu perkataan ke ada macam? Mengenal pasti, mengenal tu satu, pasti tu satu. 2 lah maksudnya. Tapi bila dia ada imbuhan kan, mengenal pastikan, ya maksudnya dia jadi apitan. Ya, perkataan kenal pasti tu dia akan jadi apitan, mengenal pastikan. Ya, mengenal pastikan dia akan tercantum. Tapi bila dia mengenal pasti dia tak ada apitan, dia akan jadi 2. Kalau karangan awak pun cikgu tanda, dia akan jadi 2 patah perkataan tu. Ya, ada perkataan bila dia apitan dia jadi satu perkataan, tapi bila dia tak apitan dia akan terpisah. Contoh lagi apa? Mengenal pasti, mengulang kaji. Ya, ulang kaji tu dia dari 2 perkataan yang terpisah. Bila awak mengulang kaji, ada 2 patah perkataan tu. Yang awak tak boleh tulis mengulang
Melainkan awak tulis mengulang kajikan. Tapi benda tu tak betul kan? Jadi dia 2 ayat. Ramai yang bagi tahu cikgu yang tulis jawapan mengenal pasti tu memang dah pisah, dia keluarkan, dia tulis tercantum. Kan? Tu salah Okey, faham? Cikgu, jadi kalau dalam karangan mengenal pasti tu 2 perkataan lah kan? Kira 2 perkataan. Dua patah perkataan. Okey, kita tengok soalan pemahaman Pemahaman. Okey, mana nombor 1? Okey, nombor 1 awak tengok soalannya, baca arahan balik betul-betul, baca bahan 1 dan bahan 2 dengan teliti. Okey, tapi kat sini ada errata kan, bahan 1, bahan 2 ni kan. Tapi ramai murid dia pandai cari jawapan tapi tak ada masalah. Tapi untuk jawapan ni, masuk rangka kata tersebut ialah memikirkan, memandang tu maksud memandang tu bukan melihat. Dia memikirkan, dia memberi perhatian. Ni silap. Dia memberi perhatian, dia memperhati. Memandang tu dia bukan lihat je. Kalau cakap melihat, tak boleh Dia kena fikir, dia kena beri perhatian, dia kena memperhati. Dia bila serius tu, dia betul-betul, dia benar-benar, dia sungguh-sungguh. Tapi ada murid yang jawab dengan panjang, lebarnya. Dia tak boleh. Sebenarnya untuk soalan ni, memandang tu satu perkataan yang macam sesuai awak gunakan. Dia tukar macam itu je. Dia tak boleh jadi memandang tu awak cakap melihat dari sudut pandangan. Tak boleh. Dia tak boleh banyak-banyak macam tu. Dia memandang tu satu istilah, dia kena gunakan istilah yang lain. Tapi mungkin dua perkataan tu tak apa lagi. Tapi kalau katakan dia jadi huraian untuk maksud, dia jadi salah. Dia memikirkan, memberi perhatian, memperhati. Dia serius kat situ, betul-betul, benar-benar, sungguh-sungguh. Tapi ada orang cakap serius tu dia tukar dengan ayat yang panjang. Pun cikgu tak terima. Dia 2 markah. Tapi katakan salah satu awak betul, cikgu bagi 1 markah. Contohnya, awak tak ubah memandang. Contoh yang kita tengok nombor 2 ni kan. Maksud memandang serius ialah memberikan perhatian betul-betul, bersungguh-sungguh. Ini kenapa 1 markah kan? Ialah berikan perhatian. Kenapa cikgu bagi 1 markah? Ni 2 lah, ni 2 juga sebab dia masih sama. Tapi nombor yang ketiga ni maksud memandang serius ialah memikirkan secara serius. Maksudnya serius tu tak ubah. Dapat 1 markah sebab memikirkan tu betul. Okey, memperhatikan benar-benar. Ada juga, ya Allah, tak nak tulis ayat penuh. Jawapan dia dah betul dah. Memperhatikan benar-benar, betul dah. Tapi dia tulis perkataan ni je. Cikgu tolak 1 markah. Tapi ada juga murid yang tulis memandang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tu betul. Tapi sebabnya dia tak tulis ayat penuh, cikgu bagi kosong. Sayang tak? Ni jadi kena ayat penuh. Okey, ada soal? Faham tak bahagian nombor 1? Cikgu, nak tanya kenapa kalau mengambil penting tu salah? Mengambil penting, dengar je dah tak betul. Mengambil penting. Mengambil, memandang, dia kena dekat istilah dekat situ kena kaitkan juga dengan konteks ayat dia kan. Konteks ayat dia maksudnya dalam petikan tu. Dalam petikan tu dia kata kat sini, mana ayat yang condong tu. Dalam hal ini bukan saja Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sentiasa mengambil penting. Memandang tu sebenarnya dia tengah fokus ni, tengah fikir betul-betul ni. Kan memandang tu pun dia tak boleh lihat. Dia ambil je, mana boleh ambil. Ambil pun tak boleh ambil. Cikgu, jadi kan? Macam dia ambil kira literal meaning jugalah kan? Dia kena tengok juga istilah dalam konteks ayat tu. Kalau tak sesuai dia tak boleh ambil. Okey, saya gerak Okey, kita tengok soalan nombor 2. Yang ini sebenarnya senang Yang ini ada tambahan markah. Okey. Sebab cikgu takut cikgu terlepas beberapa orang murid, tapi 5 Anggrek insya-Allah tak terlepas sebab sebelum saya tanda 5 Anggrek skema markah ni dah ditambah.
Okey, 5 matahari lah beberapa orang sebelum nama Rita tu, kalau tengok dalam senarai nama, Anika dengan siapa tu pun dia di bawah, dia atas daripada Rita. Anika dengan Kia Satina. Kita awak tengok ni penggunaan berdasarkan bahasan 1 dan bahasan 2 nyatakan penggunaan drone dalam sektor perhutanan dan pertanian di negara ini dan negara kita. Jadi dia kata kat sini jawapannya untuk yang biru ni kan, ini bahasan 1. Ya, tapi ramai murid jawab pelaksanaan aktiviti penyelidikan dan pengurusan hutan. Tetapi sebelum tu cikgu tak terima ni. Drone digunakan untuk pemantauan yang lebih luas. Jadi yang ini katakanlah warna apa? Okey, warna oranye ni katakanlah cikgu tanda salah tapi awak betul, awak bagi tahu cikgu. Ya, sebab yang ini saya rasa atas nama Rita tu saya dah terlepas kat situ Jadi awak tengok betul-betul Kalau katakan awak terima drone digunakan untuk pemantauan yang lebih luas, cikgu tak terima, awak bagi tahu cikgu. Tapi katakan markah awak dah 3 markah penuh, maksudnya markah awak tu dah penuh, tak payah tak tambah markah dah, tapi tu betul. Okey, markah penuh dia 3 markah. Tapi soalan ni dia special Katakanlah awak jawab bahan 2 tu semua dah isi dah, sebab kat sini ada bahan 2 tu ada 4 isi. Selain itu, drone juga boleh digunakan semasa aktiviti pertanian seperti menyiram tanaman. Ada 1, menabur anak benih. 2, menyebar racun serangga. 3, dan keempat, mengukur kapasiti kawasan. Ya. Tapi katakan bahan 1 tak ada, dia tetap kira tak cukup. Tak cukup isi. Sebab tu bila cikgu tanda, cikgu tulis B1, cikgu tanda betul. B2, tanda pangkah. Maksudnya, isi tak cukup. Bila isi tak cukup, markah pun tak dapat penuh lah. Sebab soalannya berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Dia nak 2 bahan. Kalau tak ada salah satu tak cukup. Ya. Tapi kalau awak bagi tapi salah pun tak cukup lah Okey. Saya rasa ada yang ni drone digunakan ni. Mungkin saya tak tertanda nanti awak WhatsApp tepi yang ini drone digunakan untuk pemantauan yang lebih luas. Ini jawapan ni saya akan share lepas habis kelas ni. Saya terus share dekat dalam GC awak. Awak boleh semak tapi saya bagi masa sampai pukul 1 je. Ni kalau lambat saya pun nak kick markah. Saya pun ada due date saya saya minta maaf. Okey, siapa baru nak masuk ni? Dah nak habis dah. Okey. Kita tengok ni. Jangan keluar dulu sebab saya punya ni kehadiran automatik tu dah hilang. Sebab saya dah terdelete sebab dia ada masalah meet hari tu. Okey, soalan nombor 3. Dia kata penggunaan teknologi nombor 3 ni ramai juga yang betul, ramai juga yang salah. Nombor 3 soalannya pada pendapat anda. Jawapan awak tak boleh ada langsung dekat dalam petikan. Tapi kenapalah ambil jawapan dalam petikan Tak boleh sama dengan petikan. Awak tengok jawapan contoh ni. Pada pendapat saya, kebaikan penggunaan drone dalam sektor pertanian ialah drone dapat menjimatkan kos petani. Sebabnya dia tak payah guna pekerja yang banyak kan. Jadi petani senang je. Selain itu, drone dapat menjimatkan masa para petani. Dia dapat jimatkan kos, dia dapat jimatkan masa. Kan kata kunci ni menjimatkan masa. Menjimatkan kos. Okey, ni kata kunci ni. Okey, para petani ni memanglah para petani kan. Okey, ni saya tak nak ni. Okey, lepas tu dia kata seterusnya drone juga dapat meningkatkan pendapatan negara bila maknanya awak menuju jauh lah dia punya kelebihannya tapi ada murid yang tulis ni. Maksudnya dia nampak kalau kita guna drone kita dapat meningkatkan pendapatan negara. Kenapa? Ada yang tulis huraian tu. Kenapa? Sebabnya bila hasil petani banyak, maksudnya pendapatan negara akan lebih banyak. Dia jauh dia pergi dan akhir sekali drone dapat meningkatkan ekonomi negara pun boleh. Jauh awak fikir sampai ekonomi negara dalam sektor kena sebutlah kan, dalam sektor pertanian. Kalau tak tulis pun saya terima. Okey, ni je jawapan 4 ni. Tapi isi dia nak 3 kan. Jadi awak boleh lah
Tenang je, tapi tak boleh yang pasti tak boleh ada dekat dalam tak boleh ada dekat dalam petikan. Ya, ada orang cakap dia memudahkan petani menjirus menyebarkan racun serangga, menjirus tanaman. Jawapan tu semua ada dekat dalam petikan. Tak boleh. Okey, soalan nombor 4 ni lah ramai yang tak dapat markah. Kenapa? Cikgu pun tak type rupanya. Kenapa tak type? Okey, sebenarnya awak tengok soalan Andaikan anda seorang petani moden yang mengusahakan pertanian secara besar-besaran. Untuk tujuan tersebut, anda bercadang untuk menggunakan teknologi drone. Awak bercadang, saya nak guna drone ni. Jadi jelaskan tindakan anda untuk menggunakan teknologi tersebut. Contohnya lah kan, dia mesti proses. Ni soalan nombor 4 ni dia proses tindakan. Bila tindakan tu proses awak. Awak tak tahu nak guna drone. Mula-mula sekali, awak kenalah Google dulu, betul. Saya akan mendapatkan maklumat daripada sumber internet, daripada sumber siapa-siapa kan, untuk mengetahui lebih lanjut tentang teknologi drone. Itu pertama yang awak perlu buat. Okey, yang kedua, awak kena mendapat khidmat nasihat lah daripada pihak yang menghasilkan teknologi tu. Contohnya, awak nak beli drone tu daripada yang ada, maksudnya yang ada tempat air yang boleh racun serangga kan. Jadi awak kenalah tanya orang tu, awak kenalah mendapatkan khidmat nasihat dia. Macam mana nak guna kan? Takkan awak main beli je lepas tu tak tahu nak ni. Okey, lepas tu saya akan belajar mengendalikan drone tu. Pergi kursus ke? Awak kena belajar lah. Takkan main kontrol je. Mungkin ada orang pandai kan. Tapi awak kena belajar juga. Okay? Kena dapatkan kursus jangka pendek. Okay? Dan ada orang juga yang dia kata saya ada jawapan. Maksudnya ada orang yang dapat markah di penuh 4. Ya, maksudnya dia memang bijak. Dia boleh fikir tindakan dia. Kalau dia nak guna drone, dia buat apa? Yang pertama, dia kena dapatkan sumber maklumat kan. Lepas tu dia kata dia akan dapat khidmat nasihat. Dia akan hantar pekerjanya pergi kursus. Pandai kan? Maksudnya dia otak dia tu otak orang berniaga lah kan. Memang pandai juga. Bagus kan. Ada yang kata saya akan membuat pinjaman bank. Boleh ke? Boleh. Sebabnya awak nak beli tu drone tu mestilah drone dengan teknologi yang bagus kan, mesti mahal. Jadi kena membuat pinjaman bank. Ada ramai. Maksudnya ada beberapa orang ni memang otak dia tu otak brilliant ya. Maksudnya dia boleh fikir kalau dia ni dia nak berniaga dia boleh buat apa. Memang bagus kan. Tapi kebanyakannya salah soalan 4. Nanti saya typekan ni Tapi yang ini tak ada tambahan markah untuk soalan pemahaman yang nombor 2 ni. Nanti saya typekan kat bawah belakang sekali lagi. Saya typekan fokus awak dekat mana tambahan markah awak tu. Kejap lagi Okey, kalau tak ada apa, saya rasa nak tanya, saya buka soalan. Lepas tu saya nak ambil kehadiran. Sebab kehadiran saya tak ada automatik dah. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Saya WhatsApp tepi kat cikgu. Tak ada apa-apa, cikgu stop Stop sharing, nanti cikgu tengok yang fokus yang mana. Cikgu nak ambil kehadiran dulu. Cikgu nanti boleh share kat grup. Apa ni? Akil nak share apa Akil? PowerPoint Kan PowerPoint kan? Okey, nanti saya share. Okey, saya ambil kehadiran dulu. Okey. Adrian sama-sama. Adrian hadir, Amir hadir, Chong Julian hadir. Ya nak nama yang depan ni. Adrian, Amir, Chong Julian, Chua Weiwen, Go Yang Wei. Yang atas-atas ni yang cikgu takut cikgu tertinggal sebab cikgu dapat tu masa tanda Rita punya kertas. Jadi atas tu tengok Homer, Joyson, Intan, siapa lagi tu? Juwairia, Khadijah, Melissa tadi saya nampak dia baru terleft kan. Okay. Dan Winnie, Jeng Jack, Liana, Muhammad Arman, Muhammad Kamarudin, dah siap Muhammad Kamarudin, Muhammad Zarif,
Mok Wewen, Muhammad Firdaus, Muhammad Akil, Muhammad Hafizuddin, Muhammad Nur Zikri, Muhammad Syarul Afzan. Adam tak masuk Adam Haikal dengan Adam Daniel. Muhammad Syarul Afzan, Nik Aisyah, Alia Afrina. Yang tak hadir ni dia tak tahu jawapan tak ada pembetulan kan. Saya minta maaf kalau tertinggal. Anika, Farah Hijah, Umaira, Sofia Dania, Aisyah, Amira tak ada, Izzati, Rewina, Balkis. Balkis ada. Suratul Ain, Rita, Syaista, Nazmina, Nur Najla, Syarifah Khadijah, Syazza Nazura, Tamkilan, Tan Junyu, Tejuhang, Tracy, Vivian, Wan Zafira, Wong Weng Siang, Yi Chun Wei, Yu Jingjing, Yu Vaneswaran. Satina ada kan tadi? Satina. Okey, yang tak hadir 5 Matahari, Danish Koyim, dia beritahu saya. Semua hadir. Danish Koyim dia tak hadir. Okey, 5 Anggrek, Hishalini. Mizan tak ada, Mizan tak ada. Muhammad Adam Daniel pun tak ada. Muhammad Adam Haikal pun tak ada. Muhammad Zakwan Arif pun tak ada. Nurul Amira pun tak ada. Betul kan? Nurul Amira tak ada. Syarina tak ada. Siti Hajar tak ada. Dengan Wan Syamil. Okey, kalau apa-apa awak mesej tepi kat saya. Okey, cikgu lepaskan awak sekarang. Okey, nanti markah cikgu tulis kat graded tu yang balik semula nanti. Sama-sama, okey. Okey, wait. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Cik Chen. Cikgu, kalau ada pembetulan PM cikgu kan,